diplomasi yang tinggi, mempunyai ilmu yang tinggi, handal, berani, dan memang dia kata kalau dia berlawan dia tak akan undur sehingga dia gugur. Bahkan dia pergi ke Jawa, dia seorang saja datang 100 orang itu musuh. Dia kata saya tak akan undur sampai saya gugur. Ini orang Melayu. Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas, ia membicarakan tentang akal budi orang Melayu melalui teladan dan nasihat dalam perkataan dan ucapan seharian yang diterjemahkan melalui peribahasa. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses video ini di ruangan video terkini. Jika anda baru pertama kali di sini, Raja Nala Channel adalah berkenaan tentang alam Melayu dan suku kaum di Nusantara, tradisi amalan dan kepercayaan mereka, pemikiran dan budaya, sejarah serta pembentukan jati diri anak bangsa seiring dengan peradaban bangsa itu sendiri. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum, bantu saya dengan subscribe, like dan komen. Serta jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan notifikasi dan video terkini. Selamat menonton. Lapisan masyarakat Melayu sudah sebati dengan cerita Hang Tuah. Hang Tuah yang kita tahu ialah seorang ikon unggul yang digambarkan pandai bersilat, sangat berilmu, bijak berkomunikasi dan taat setia kepada raja. Hikayat Hang Tuah bukan hanya sekadar cerita paling popular. Watak Hang Tuah dilihat mengetengahkan nilai-nilai berguna, akhlak serta sifat yang baik yang boleh mencetuskan semangat wira generasi baru anak bangsa. Persoalannya, adakah Hang Tuah wujud atau tidak? Banyak kajian telah dibuat oleh ahli akademik Melayu itu sendiri serta disokong Cacatan Timur dan Barat yang mengesahkan kehadiran Laksmana Melaka dalam cacatan mereka. Hang Tuah ialah seorang pembesar Melaka yang berjaya mengharumkan nama Sultan dan Melaka di pesada antarabangsa. Watak Hang Tuah diceritakan di dalam hikayat Hang Tuah milik Perpustakaan Negara Malaysia dan telah diiktiraf sebagai warisan dokumentari dunia oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu UNESCO pada tahun 2001. Hang Tuah memiliki kebijaksanaan, kepahlawanan, peribadi dan akhlak yang telah berjaya menempatkan dirinya sebagai seorang manusia Melayu yang bertaraf dunia dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Keunggulan Hang Tuah bukan sahaja hebat di medan perang, namun menyelah sebagai seorang yang bijak dan fasih berkomunikasi ketika menjalankan hubungan diplomatik. Justeru, Hang Tuah sangat memainkan peranan penting dalam pembentukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang sangat berpengaruh. Cacatan Kerajaan Rokyu Jepun menyebut terdapat 10 surat hubungan diplomatik antara Kerajaan Rokyu dan Kerajaan Melaka dan sebahagiannya ditulis oleh Hang Tuah. Surat rasmi Kerajaan Rokyu menyatakan yang bermaksud Laksmana Melaka tahun 1480 diutus oleh Sultan Melaka ke Jepun untuk hubungan dagang dan diplomatik antara Kerajaan Melaka dan Kerajaan Rokyu, dan ia juga disertakan bingkisan hadiah berupa keris kecil buat Maharaja. Penemuan keris Melayu Lot 9 di kuil Enkakuji di Okinawa pada tahun 2003 menguatkan bukti Hang Tuah lah yang disebut sebagai Laksmana Melaka mengikut Cacatan Rokyu. Dalam perspektif ilmu, Hang Tuah menguasai 12 bahasa dan sejak kecil lagi telah belajar mengaji dan khatam Al-Quran. Antara bahasa yang beliau kuasai ialah dialek Mesir, Arab, Cina, Siam dan Jawa. Sama ada benar atau tidak bukanlah suatu persoalan yang penting. Yang lebih penting, mesej untuk mengetahui pelbagai bahasa perlu ada pada Hang Tuah sebagai seorang wira budaya Melayu dan diplomat Melayu yang berjaya dan berkesan di luar negeri. Perkara ini dibuktikan dalam nota cacatan Leonardo da Vinci mengatakan yang bermaksud saya melukis kenderaan selepas berjumpa dengan orang kaya Melaka. Da Vinci merupakan pelukis yang terkenal di samping mencipta alat persenjataan. Hang Tuah pula sering diutus ke luar negara atas urusan pembelian senjata termasuk ke Turki Utsmaniyah. Kedua-dua tokoh Da Vinci dan Hang Tuah hidup dalam zaman yang sama. Di samping ilmu bahasa, Hang Tuah juga menguasai ilmu batin, firasat, ilmu kebal dan ilmu bermain senjata. Selain itu, beliau menguasai ilmu menjinakkan kuda liar dan mahir dalam ilmu perubatan. Dalam manuskrip Empayar Wijayanegara 1446,
Tersebut kisah Hang Tuah yang diutus Sultan Melaka untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Wijayanagara. Empayar Wijayanagara merupakan empayar terbesar yang menguasai keseluruhan selatan India. Raja Devaraya II, Raja Wijayanagara, sangat mengagumi Hang Tuah kerana berjaya menjinakkan kuda liar baginda yang bernama Tezi dan juga pandai bermain senjata sehingga dapat mengalahkan pahlawan baginda sendiri. Atas dasar itulah Hang Tuah dilantik sebagai penasihat dan jurulatih tentera Wijayanagara. Kebijaksanaan Hang Tuah itu diterjemahkan dalam ukiran patung di dinding runtuhan Hampi di Katanaka yang menunjukkan seorang lelaki berdesta menjinakkan kuda. Ilmu firasat Hang Tuah digambarkan melalui hubungan hamba dan pencipta. Diceritakan Hang Tuah dihadiahkan cembul berisi air oleh Nabi Khidir yang membolehkan Hang Tuah menguasai pelbagai bahasa dunia. Pengetahuan pustaka yang diperolehi dari guru terkenal Sang Pesata Nala membolehkan Hang Tuah menguasai ilmu persilatan dan senjata Melayu. Dengan ini Hang Tuah dapat menjangka tindak tanduk musuh terlebih dahulu, seterusnya melumpuhkan rancangan musuh. Pengetahuan ini boleh dikategorikan sebagai ilmu rohani dan ketuhanan. Kesetiaan Hang Tuah kepada rajanya ialah lambang kedaulatan negeri Melayu. Semangat patriotisme beliau terselah dengan sifat taat kepada raja dan negaranya. Sikap ini penting untuk kestabilan sebuah negara dan membuktikan wujudnya kestabilan politik dan pemerintah di Melaka pada ketika itu. Dia datang ke Melaka ini mencari kau selepas kau pergi ke Pahang. Tapi malangnya dia dah jatuh ke tangan Patih Kerajaan dan Tun Ali. Selepas itu baru ku tahu. Tapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Di mana dia sekarang, Jebat? Di istana tuanku. Istana? Iya. Si pengkhianat itu jadikan melodayang tuanku dengan mengatakan, tinggal di istana senang boleh bertemu dengan kau bila kau balik nanti. Ya Allah, Jebat. Apa kita nak buat sekarang, Tuan? Apa kita boleh buat, Jebat? Dia sudah menjadi kepunyaan tuanku apabila dia telah menjadi dayang istana. Kita tak dapat berbuat apa. Jadi kau tidak membuat apa-apa untuk menolong dia, Tuan? Tuan, dia sanggup menebus 1000 seksa datang kemari untuk bertemu dengan kau, Tuan. Jadi kau nak biarkan dia jadi dayang istana selama-lamanya? Aku tahu, Jebat, aku tahu. Tapi aku sekarang serba salah. Yang mana satu mesti aku utamakan? Kasih sayangku kepada Melurka atau taat setiaku kepada Sultankah? Selain taat setia, Hang Tuah disifatkan mempunyai semangat kemelayuan yang tinggi. Pantang Melayu dicabar. Hang Tuah sentiasa rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan negerinya dan bangsanya. Aku Tameng Sari, pahlawan tanah Jawa. Mana dia pahlawan Melaka? Mari satu, mari dua, mari berapa saja ada. Ayo coba bermain senjata dengan aku. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Hang Tuah sentiasa rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan negerinya dan bangsanya. Inilah contoh semangat kemelayuan yang perlu ditanam dan disemadikan oleh masyarakat Melayu zaman sekarang agar pengorbanan masyarakat Melayu dahulu yang bermati-matian dan berlumuran darah menegakkan bangsa tidak menjadi sia-sia. Hang Tuah sebagai hulu balang Melayu yang gagah perkasa mampu berjuang mempertahankan diri dengan mengalahkan askar Portugis di benua India dan perairan negeri China, serta mampu mengalahkan 16 percubaan Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada yang merancang untuk membunuhnya.
Hang Tuah membawa watak peribadi adat Melayu yang unggul. Keunggulan peribadi Hang Tuah terletak pada sifatnya yang tidak ingin derhaka kepada raja sesuai dengan adat Melayu. Pantang anak Melayu derhaka kepada tuannya. Sifat ini juga merupakan sifat dari ajaran Islam sendiri yang menekankan taat setia selagi tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah hukum syarak. Apabila Hang Jebat mengetahui sahabat baiknya Hang Tuah difitnah dan dihukum bunuh, Hang Jebat lalu mencabar raja dan berbuat onar walaupun pernah dipesan Hang Tuah sendiri agar tidak melawan raja. Dia tidak ada artinya Sultan yang bertanggungjawab. Sultan? Ya, Sultan. Adilkah Sultan yang menjatuhkan hukum bunuh dengan tidak cukup usul periksa? Jebat. Ya maklum. Saya menyalahkan Sultan yang menghukum Tuah. Tuah yang selama ini telah mencurahkan segenap jiwa seluruh tubuhnya berbakti kepada Sultan. Sepatutnya dia mesti menimbang dengan adil, menyiasat dengan teliti. Karena tuduhan itu boleh jadi difitnahkan oleh orang yang dengkikan kepada Tuah. Tapi sekarang hukuman sudah dijalankan. Tangan Sultan yang menyencang bahu Sultan yang menerima balasannya. Jangan, Jebat. Sekarang aku akan mengacau menghuru-harakan istana. Tuah tidak pernah derhaka dikata derhaka. Sekarang Jebat yang akan menderhaka. Tuah akan kubela. Jebat akan bermaharaja lela. Jebat akan mengajar raja yang tidak adil. Suatu masa nanti kalau siapa bertanya, kenapa Jebat derhaka? Tentu orang akan menjawab, kerana rajanya yang tidak adil. Perbuatan Hang Jebat walaupun pada dasarnya ingin menegakkan keadilan, namun telah menimbulkan kekacauan dan memusnahkan dirinya sendiri. Akhirnya Hang Jebat mati di tangan Hang Tuah. Balasan kepada penderhakaan Hang Jebat telah menunjukkan kebenaran isi kandungan wa'ad, iaitu hamba atau rakyat maupun raja sekalipun yang menzalimi perjanjian akan menerima balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sebab dan akibat peristiwa tersebut menjedarkan orang Melayu bahawa meletakkan sesuatu perkara biarlah pada haknya. Rakyat tidak boleh menjadi raja dan begitu juga sebaliknya. Wa'ad yang disebut itu adalah perjanjian Bukit Seguntang di antara Demang Lebar Daun dengan Raja Palembang yang akan dikupas nanti dalam video lain pada masa yang akan datang. Hang Tuah kali terakhir dikesan di Temasek pada hujung tahun 1511 mengikut cacatan Alfonso de Albuquerque, seperti yang dicatatkan di dalam buku nota beliau yang menyebut seorang laksmana lelaki dengan reputasi hebat berhijrah ke Temasek selepas Melaka jatuh. Meskipun tidak menyatakan nama Hang Tuah, namun cirinya hampir sama dengan Laksmana Hang Tuah. Sesungguhnya hikayat Hang Tuah ini sangat menarik dan menjadi tumpuan pelbagai peringkat golongan. Hang Tuah bukanlah cerita Pelipolara semata-mata, namun hikayat ini mempunyai rencah cerita yang boleh dijadikan panduan dan teladan bersama serta semangat yang perlu ada pada setiap jati diri anak bangsa Melayu dewasa ini. Selain itu, hikayat ini menceritakan asal-usul kerajaan Bentan atau Bintan, kegemilangan Melaka sehinggalah kejatuhannya. InsyaAllah jika ada masa dan ketika, bolehlah dipanjangkan lagi cerita tersebut di lain ruang waktu. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada yang telah subscribe dan like. Jika ada sebarang pertanyaan dan pandangan, sila beri dalam ruangan komen. Semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.